Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sinar PM 15 Julai bersama saya Hazam Mokhtar. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal merasakan beliau menjadi sasaran serangan Datuk Seri Najib Tun Razak apabila bekas Perdana Menteri itu membocorkan beberapa surat berkaitan projek kerajaan suatu ketika dahulu. Shafie yang juga Presiden Warisan Sabah berkata beliau percaya tindakan berkenaan dilakukan selepas namanya disebut sebagai calon Perdana Menteri daripada pembangkang. Bagaimanapun, Shafie berkata beliau enggan mengambil pendekatan sama seperti yang dilakukan Najib. Memetik sebuah portal tempatan, bekas Presiden UMNO berkenaan juga mendakwa sewaktu pemerintahannya, Muhammad Shafie sering merayu kepadanya agar memberikan tender kerajaan melalui proses pemilihan terus. Seorang pakar perlembagaan menyifatkan inisiatif kerajaan meneruskan hasrat melaksanakan pilihan raya kerajaan tempatan sebagai satu pembaziran wang rakyat. Fellow Penyelidik Undang-Undang dan Perlembagaan Universiti Teknologi Malaysia, Dr. Muhammad Fatih Yusof berkata, buat masa ini tidak ada satu asas kukuh yang dapat menyokong cadangan bagi menghidupkan semula pilihan raya kerajaan tempatan. Menurutnya, kenyataan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Zuraida Kamaluddin memaklumkan pelaksanaan pilihan raya kerajaan tempatan dijangka menelan kos sebanyak RM2 juta bagi setiap pihak berkuasa tempatan dan RM308 juta secara keseluruhannya yang merangkumi 154 PBT sebenarnya merupakan kos sangat minimum. Terdahulu, Zuraida turut menetapkan sasaran untuk membentangkan usul pilihan raya kerajaan tempatan dalam sidang Parlimen pada pertengahan tahun 2021. Adun Seberang Jaya Dr. Afif Bahadin dipanggil hadir ke Ibu Pejabat SPRM bagi memberi keterangan berhubung skandal projek pembinaan terowong dasar laut di Pulau Pinang yang bernilai RM6.3 bilion. Menurutnya, beliau dipanggil sebagai saksi atas kapasitinya sebelum ini memegang jawatan Exco Kesihatan Pulau Pinang sejak 2013. Katanya ini merupakan kali pertama beliau hadir memberi keterangan berhubung perkara itu. Terdahulu, pada 7 Julai lalu, Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yew hadir ke SPRM Pulau Pinang untuk memberi keterangan bagi projek berkenaan. Kebenaran untuk berulang-alik setiap hari melibatkan kira-kira 250,000 pekerja Malaysia di Singapura akan ditentukan bergantung kepada kadar pematuhan terhadap SOP laluan hijau timbal balik atau RGL dan pengaturan ulang-alik berkala atau PCA. Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Hussein berkata status tersebut akan ditentukan berdasarkan kemampuan negara membendung penularan COVID-19 selepas pintu sempadan dibuka semula kepada kategori RGL dan PCA itu. Dalam perkembangan sama, Hishamuddin turut menjelaskan kategori 3 iaitu mereka yang berulang alik pada setiap hari dan kategori keempat iaitu sempadan negara dibuka terus adalah sedikit komplikasi dalam keadaan semasa. Terdahulu, Kementerian Luar dalam satu kenyataan semalam memaklumkan sempadan Malaysia Singapura akan dibuka kepada kategori RGL dan PCA bermula 10 Ogos ini. Kita beralih ke berita sukan. Pengendali Liverpool, Jurgen Klopp memberi bayangan tidak akan melepaskan pemain pertahanannya Dejan Lovren ke kelab lain musim depan. Menurutnya, Lovren akan terus bersama The Reds dan kudratnya masih diperlukan untuk membantu pasukan mempertahankan kejuaraan EPL musim depan. Untuk rekod, Lovren hanya tampil 10 kali dalam saingan EPL musim ini dengan Klopp lebih gemar menggunakan gandingan Virgil van Dijk dan Joe Gomez di bahagian pertahanan Liverpool. Dalam pada itu, Klopp enggan mengulas mengenai minat yang ditunjukkan kelab Rusia Zenit St. Petersburg yang mahu merekrut Lovren. Kepada anda yang mengalami masalah berkaitan dengan undang-undang tetapi buntu nak melalui prosedur perundangan yang rumit, usah bimbang kerana Sinar Harian dengan kerjasama Yayasan Peace, Policy and Economics Affairs Centre of Malaysia Foundation akan menganjurkan klinik nasihat guaman percuma pada Khamis 16 Julai 2020 ini bermula dari jam 10 pagi hingga 3 petang bertempat di Ibu Pejabat Kumpulan Karangkraf Seksyen 15 Shah Alam. Dan kepada anda semua, teruskan setia bersama Sinar Harian di portal Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube. Dan jangan lupa untuk muat turun aplikasi Sinar Harian bagi mengikuti perkembangan semasa dalam serta luar negara.